Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita bersama lagi untuk kelas sains bersama Cikgu Azli. Okey, sudahkah semua bersedia? Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tema, iaitu tema inquiry dalam sains. Tajuk ialah kemahiran saintifik, standard kandungan 1.1, kemahiran proses sains KPS dan standard pembelajaran 1.1.8 mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat penerangan. Okey. Okey, sebelum ini kita dah belajar 6 kemahiran proses sains KPS. Kita ulang kaji semula. Yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, yang keempat membuat inference, yang kelima meramal, yang keenam berkomunikasi, yang ketujuh menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang ini kita telah belajar sebelum ini dan pada hari ini kita masih ada lagi 5 KPS yang perlu kita belajar, iaitu yang ke-8 mentafsir data, yang ke-9 mendefinisi secara operasi, yang ke-10 mengawal pemboleh ubah, yang ke-11 membuat hipotesis dan yang ke-12 mengeksperimen. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang mentafsir data. Okey, baiklah. Okey, mentafsir data. Apa itu mentafsir data? Mentafsir data maksudnya ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, data yang kita kumpulkan tadi mungkin dalam bentuk jadual, dalam bentuk carta pie, carta palang ataupun carta pengelasan. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok contoh macam mana untuk mentafsir data. Okey, mentafsir data contoh yang pertama. Okey, ini ada satu situasi di mana, okey, ini contoh. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okey, sama-sama kita tengok jadual. Okey. Okey, jadi jadual tempat makan burung A, B dan C. Bilangan burung iaitu ada 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima dan jumlah bilangan burung. Okey, jadi berdasarkan jadual ini, apa yang kita boleh tafsirkan? Okey, jadi selepas itu mereka, Faris dan rakan-rakannya, memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain, iaitu mereka menggunakan KPS berkomunikasi. Okey, apakah contoh penerangan yang diberikan? Okey, yang pertama kita boleh tengok ialah tempat makan A paling banyak didatangi burung. Okey. Okey, yang kedua, kita boleh bagi contoh juga ialah tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. Okey, kita boleh tafsir lagi. Okey, ada contoh lagi yang ketiga. Apakah tafsiran data yang ketiga? Kita boleh katakan juga ialah, okey, bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Okey, baiklah. Ini ialah satu contoh pentafsiran data melalui jadual. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ialah, okey, ini contoh daripada carta pie. Okey, carta pie ini ialah tentang cara murid datang ke sekolah. Okey, cuba kamu perhatikan carta pie ini ada 4 cara murid datang ke sekolah. Yang pertama berjalan kaki, yang warna biru berjalan kaki. Yang kedua menaiki bas yang warna hijau. Yang ketiga
Yang warna merah ini ialah untuk menaiki basikal dan yang keempat ialah yang berwarna ungu ini ialah menaiki kereta. Jadi, apakah contoh tafsiran data yang kita boleh buat? Okey, betul. Okey. Okey. Baiklah, jadi contoh yang pertama kita boleh katakan berdasarkan carta pie ini ialah bilangan murid yang menaiki bas. Okey, menaiki bas yang warna hijau ini paling banyak. Okey. Yang kedua, kalau bila paling banyak, kita tengok yang mana yang paling sedikit. Okey, contoh tafsiran data yang kedua ialah bilangan murid yang menaiki kereta pula paling sedikit. Okey, paling sedikit yang warna purple ini. Dan contoh tafsiran data yang ketiga ialah bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Okey, inilah contoh tafsiran data menggunakan carta pie. Okey, seterusnya kita tengok tafsiran data yang seterusnya iaitu carta palang. Okey, ini ialah carta palang tentang jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okey, ada 5 kereta mainan A, B, C, D, E. Okey, berdasarkan carta palang ini kita dah boleh tengok mana yang ini jarak yang dilalui, mana yang paling tinggi, mana yang paling jauh dan juga mana yang paling dekat. Okey, jadi contoh tafsiran data yang pertama ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Kita tengok sebab yang paling jauh di sini ialah A. Dia paling jauh iaitu 50 cm. Okey, yang kedua, jarak yang dilalui oleh kereta mainan E adalah yang paling dekat. Okey, yang paling dekat iaitu 10 cm. Dan tafsiran data yang ketiga ialah kita boleh katakan perbezaan jarak yang dilalui oleh kereta mainan A dan E ialah 40 cm. Okey, macam mana kita dapat 40 cm? Iaitu A 50 cm, E ialah 10 cm. Jadi bezanya ialah 50 tolak 10 sama dengan 40 cm. Okey, baiklah. Contoh, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ketiga, cara juga mentafsir data berdasarkan carta pengelasan. Ini adalah carta pengelasan tentang cara haiwan membiak. Okey, cara haiwan membiak terdapat dua iaitu bertelur dan melahirkan anak. Okey, apakah haiwan yang bertelur? Buaya, ikan dan ayam. Manakala haiwan yang melahirkan anak ialah gajah, kucing dan serigala. Jadi, tafsiran data yang kita boleh buat, contoh yang pertama kita boleh katakan cara haiwan membiak ialah bertelur dan melahirkan anak. Okey, yang kedua kita boleh katakan juga tafsiran data ialah buaya, ikan dan ayam bertelur manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey, jadi tadi kamu telah faham tentang mentafsir data. Okey, cikgu harap kamu akan faham tentang mentafsir data. Okey, baiklah. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Bye.